Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalil Ibrahim menasihati kepimpinan UMNO supaya mengambil tindakan terhadap Ketua Penerangan UMNO Selangor, Abdul Syukur Idrus terhadap gesaan yang dibuat dalam Persidangan Agung UMNO ke-60. Menurutnya, kenyataan Abdul Syukur itu jelas membuktikan UMNO melanggar perlembagaan yang termaktub bahawa Kerajaan Persekutuan mesti menyalurkan pendapatannya kepada semua kerajaan negeri. Sehubungan itu, beliau menyarankan supaya UMNO mempelajari Perlembagaan Malaysia yang menetapkan terdapatnya hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Jadi berarti UMNO sekarang melanggar perlembagaan persekutuan. Jadi saya nasihatkan supaya pemimpin-pemimpin UMNO yang sekarang jadi menteri, panggil mereka supaya mereka tidak boleh membuat kenyataan sebegitu. Bila Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia ditubuhkan, menyatakan bahawa tugas kerajaan persekutuan adalah untuk menyalurkan wang-wang untuk digunakan oleh pembangunan negeri-negeri melalui negeri-negeri. Jika ahli UMNO bercakap berlainan daripada apa yang dinyatakan dalam perlembagaan, maknanya kerajaan, Perdana Menteri, Menteri Kewangan mestilah menasihatkan orang itu supaya dia jangan silap. Perwakilan UMNO Selangor Abdul Syukur Idrus dalam Persidangan Agung UMNO ke-60 berkata, sekatan ini perlu kerana kerajaan Menteri Besar Abdul Khalil Ibrahim meraih sokongan meluas dari program bantuan sosioekonomi yang dilaksanakan. Abdul Syukur menjelaskan kerajaan negeri mengagihkan RM1,000 berupa bantuan khairat kematian dan RM1,500 kepada warga tua, walhal UMNO sekadar menyumbang RM300. Beliau menambah agihan sosioekonomi seperti ini menjadi buah bicara rakyat Selangor, walhal peruntukan sebenarnya datang dari kerajaan pusat. Abdul Khalil berkata kenyataan Abdul Syukur membuktikan dia mahu melanggar lunas-lunas perlembagaan dan sekiranya tiada tindakan diambil oleh kepimpinan UMNO, ia bererti parti berkenaan merestui ahlinya melakukan kesilapan. Beliau menambah sejak Pakatan Rakyat Mentadbir Selangor, Kerajaan Persekutuan menubuhkan Jabatan Pembangunan Negeri Selangor untuk mengawal pengaliran kewangan dan dana pembangunan ke negeri Selangor. Umpamanya dari segi dana-dana pembangunan diurus oleh Jabatan Pembangunan Negeri Selangor. Jabatan Pembangunan Negeri Selangor adalah di bawah kelolaan Kerajaan Persekutuan. Dulunya sebelum Pakatan Rakyat masuk ke Negeri Selangor dan memerintah Negeri Selangor, jabatan ini tidak ada. Jabatan ini di bawah pejabat daerah. Dalam pejabat daerah ada yang dipanggil ADO Pembangunan. Dan dengan itu saluran wang itu dimasukkan kepada ADO Pembangunan. Menurutnya, rakyat perlu tahu bahawa dengan wujudnya jabatan berkenaan, segala kos pengurusan yang ada semakin meningkat kerana tidak dikendalikan dengan sebaiknya. Saya tidak menyekat pembangunan dibuat di Selangor. Saya menggalakkan pembangunan di Selangor. Tetapi jika pembangunan itu tidak dibuat dengan betul, rakyat Selangor akan kita beritahu bahawa kerajaan persekutuan walaupun ada menyalurkan dana kepada rakyat Selangor, tapi tidak menggunakan dana itu dengan sebaik-baiknya. Dia meningkatkan lagi kos pengurusan yang tidak baik dan bertentangan dengan lunas-lunas perlembagaan, yang mana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mesti bekerjasama dan menjalankan pentadbiran demi pembangunan rakyat seluruh negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengumumkan 16 September sebagai Hari Malaysia dan berkuat kuasa sebagai cuti umum bermula tahun depan. Pemerhati melihat langkah ini adalah usaha Najib memaparkan imej inklusif, sesuatu pengiktirafan kepada Sabah dan Sarawak dalam pembentukan tanah air.
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengumumkan 16 September sebagai Hari Malaysia dan berkuat kuasa sebagai cuti umum bermula tahun depan. Pemerhati melihat langkah ini adalah usaha Najib memaparkan imej inklusif, suatu pengiktirafan kepada Sabah dan Sarawak dalam pembentukan tanah air. Boleh dikatakan satu sandiwara sebab tapi ini satu langkah yang amat penting sebab mereka perlukan sejak 308 mereka tahu, baru rasa, baru faham kepentingan rakyat di Sarawak dan di Sabah untuk memperkukuhkan Barisan Nasional Pusat. Jikalau tidak ada 30 ahli parlimen yang mereka menangi di Sarawak, BN Pusat sudah jatuh. Okay. Dan tapi walau bagaimanapun, ini satu langkah yang pertama. Sebab rakyat di Sarawak dan Sabah perlukan hak mereka dan state rights. Mereka dipulangkan kepada mereka. Dan sejak Malaysia dibinakan 46 tahun dahulu, semakin panjang mereka perbezaan pembangunan Semenanjung sama Sarawak dan Sabah semakin jauh. Ahli Dewan Undangan Negeri Pandungan Dominic Ng Kim Ho berkata demikian kepada TV Selangor ketika dihubungi petang tadi. Dengan pengisytiharan ini, Najib secara rasminya mengiktiraf sumbangan Sabah dan Sarawak memastikan kemenangan Barisan Nasional dalam PRU 12 yang lalu. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim meletakkan Sabah dan Sarawak sebagai negeri sasaran Pakatan Rakyat menuju Putrajaya. Usaha Parti Keadilan Rakyat dan DAP menerjah dua negeri Barisan Nasional yang terkuat itu membuahkan hasil, namun pemerhati berpendapat dengan pengumuman Hari Malaysia ini, Najib mahu mengukuhkan kedudukan Barisan Nasional di negeri Sabah dan Sarawak menghadapi pilihan raya umum ke-13 nanti. Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, media masa arus perdana telah memutar belitkan cuti 6 bulan yang diambil oleh Zaid Ibrahim dari tugas-tugasnya di dalam Biro Politik Parti. Anwar berkata beberapa perkara mengenai program di Sabah yang dikaitkan dengan Zaid turut diselesaikan tanpa masalah. Anwar berkata demikian selepas menghadiri majlis sambutan Aidilfitri dan dipabali anjuran keadilan wilayah persekutuan. Perkara ini tak bangkit sebab dia baru call saya dari Sarawak tadi, dia dengan Presiden ada program parti terus. Kemudian dia nak cuti ambil haji. Program di Sabah itu kerana dianjurkan oleh cabang tanpa negeri. 2 hari yang lalu negeri bermesyuarat dan mengesahkan sebagai program negeri, jadi selesai. Di Sabah, Zahid mengesahkan bahawa beliau hanya bercuti dari tugasan Biro Politik. Selain menunaikan ibadah haji, beliau akan terus memikul tanggungjawab untuk memantapkan Pakatan Rakyat. Ini sebagai persediaan untuk membentuk sebuah perlembagaan yang didokong oleh ketiga-tiga parti berkenaan iaitu Keadilan, PAS dan DAP bagi membolehkan ia mendaftar sebagai satu entiti politik.